Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wan Abdul Hakim dan saya adalah kaunselor awak untuk hari ini. Sebelum kita teruskan, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Ahmad Ashrani bin Malasir. Ahmad Ashrani. Ahmad Ashrani. Yes. Okay. Panggil? Panggil Ahmad je. Ahmad. Duduk mana? Dia duduk Selangor. Selangor. Dengan mak ayah. Mak ayah ada lagi? Ada. Dengan berapa orang ada balik? Dia beradik, saya ada 3. Ada 2 orang kakak. 2 orang kakak. Saya last sekali. Sekarang Ahmad belajar lagi? Belajar. Sedang belajar lagi? Sedang belajar. Okay. Jadi kita terang Ahmad datang sini sebab Ahmad nak menggunakan khidmat kaunseling individu. Betul. Sebelum ni boleh saya tahu Ahmad pernah join sesi kaunseling? Sebelum ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Maksudnya ini kali pertama lah? Kali pertama. Kali pertama. Okey, jadi saya perlu ada beberapa kriteria yang saya boleh terangkan kepada Ahmad lah tentang apa itu kaunseling individu. Okey, untuk pengetahuan Ahmad, kaunseling tu apa? Kaunseling tu bagi pendapat saya adalah sesi bual antara kaunselor dengan kaunseling dalam sesi meluar untuk cari pendapat daripada kaunselor selesaikan masalah. Hampir betul, tapi tak sepenuhnya betul. Yang contohnya minta pendapat tu, kaunselor sebagai kaunselor, kita orang tak boleh nak bagi pendapat ataupun pandangan. Kita orang just boleh membantu klien untuk mendapat pandangan tu sendiri. Maksudnya korang akan cari akal tentang sepatutnya saya buat macam ni, sepatutnya saya buat begitu, sepatutnya benda ni tak rasional, kenapa saya buat. Itu klien sendiri yang akan jumpa jawapan dia melalui bimbingan daripada kaunselor. Jadi kaunselor ni adalah pembimbing klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Macam itulah. Okay. Faham kan, Mak? Faham. Okay. Jadi untuk sesi individu ni, masa yang diperuntukkan adalah selama maybe dalam 40 ke 1 jam, 40 minit hingga 1 jam. Dan juga sepanjang perkongsian ataupun penceritaan Ahmad dengan saya, hanya kita berdua saja yang tahu, yang takkan disebarkan lah kepada orang lain. Sebab kami semua para kaunselor, kalau saya kaunselor pelatih lah, terikat dengan etika kerahsiaan, yang mana kami perlu berpegang teguh pada rahsia-rahsia ataupun segala penceritaan klien terhadap kami. Melainkan contohnya isu yang dibawakan terlalu berat dan kami perlu rujuk kepada orang lain, supervisor. Lagi satu, sekiranya Ahmad berkongsikan isu yang terlalu berat, contohnya macam salah laku jenayah, merompak ke apa kan, tu dah di luar bawah jagaan saya, tu dah orang panggil apa, dah bawa kes polis lah. So maksud saya perlu rujuk kepada pihak yang berwajib. Macam itulah. Faham kan? Faham. Okay. Jadi Ahmad ada apa-apa nak kongsikan ataupun nak ceritakan dengan saya hari ni? Ada. Okay. Tujuan saya datang kaunseling ni, sebenarnya saya ada satu masalah. Tak tahu masalah ataupun habit saya. Saya ni ada masalah tak pandai menguruskan saya punya kewangan. Maksudnya saya ni boros lah. Saya beli tu, beli ni, saya tak pandai uruskan saya punya kewangan. Maksudnya kurang mahir untuk menguruskan kewangan. Maksud macam mana Ahmad boleh kategorikan diri Ahmad sebagai seorang yang kurang bijak untuk menguruskan wang? Bagi saya sebab saya selalu contoh mak ayah saya bagi duit poket untuk mungkin dalam jangka sebulan ke apa ke, tapi maybe dalam beberapa minggu je duit saya dah habis. Macam tu. Maksudnya tak sampai sebulan. Peruntukan mak ayah Ahmad untuk sebulan, tapi Ahmad gunakannya tak dalam sampai beberapa minggu je. Beberapa minggu je dah habis. Biasa Ahmad buat apa? Selalu dalam peruntukan yang saya dapat dalam sebulan dalam 300 macam tu. 300 sebulan. Lepas tu Ahmad biasa habiskan untuk makanan ke apa? Terpulang kadang makanan, kadang-kadang beli barang, beli tu, beli ni.
Paling banyak beli barang lah. beli barang. Barang apa yang biasa Amar beli? Kadang dia scroll TikTok je tu, nampak Oh. ada barang, Tengok live TikTok, nampak macam menarik sikit, terus beli je tu. pantang diracun lah. Oh, okay, faham. Jadi apa pandangan ibu bapa Amar tentang perkara ni? Ataupun sebab ibu bapa Amar bagi peruntukan RM300 untuk sebulan, tapi Amar habiskan dalam beberapa minggu saja. Sana apa pandangan ibu Pandangan bapa? diorang, dia macam saya ni tak pandai ni lah, asyik habiskan duit cepat je, boros macam tu. Nak bagi duit pun, nak minta pun kadang-kadang serba salah juga. Ya, sebab kita lelaki kan. Betul. Faham. Ibu ayah, maksudnya ibu ayah pun ambil maklum lah tentang keadaan Amar yang agak boros dalam menguruskan wang. Betul. Okay, kalau contohnya pandangan daripada kawan-kawan tak ada macam nasihatkan ke? Tak ada? Kawan-kawan tak ada. Tak ada? Sebab apa? Kenapa kawan-kawan tak ada? Adalah sikit kadang dia orang cakap asyik kau ni asyik beli barang je. Ada yang tegur-tegur macam gitu lah. Lepas tu apa reaksi Amar? Reaksi saya just biasa je. Biasa lah. Sebab benda tu macam bukan satu masalah besar. Sejak bila Amar rasa yang masalah pengurusan wang Amar ni rasa macam dah dekat tahap yang berisiko? Sejak tahun lepas. Dah lama juga. Dah lama. Maksudnya kesedaran Amar tu pada tahap yang bagus lah. Sebab Amar dah ambil maklum dengan keadaan diri Amar yang agak tak kawal menguruskan wang ni kan. Jadi Amar ada buat macam perancangan lain ataupun Amar ada planning cara untuk menguruskan wang ke? Saya ada perancangan saya buat dulu. Saya letakkan duit tu dalam akaun lain. Saya terus asing lah, ni duit ni. Tapi benda tu tak jadi. Tak jadi? Saya still guna juga. Maksudnya guna akaun lain ke? Guna juga? Siapa boleh jadi situ? Sebab tak tahu lah, nafsu kan. Memang kurang untuk mengawal nafsu lain. Nafsu terus membuat. Okay, faham. Okay, jadi boleh saya tahu apa tujuan sebenar Amar untuk datang kaunseling? Sebab Amar mempunyai masalah tentang kurang mahir untuk mengawal duit belanja yang diberikan oleh ibu bapa. Jadi apa tujuan Amar untuk datang? Tujuan saya untuk cari cara penyelesaian masalah saya, dapat nak cari pendapat lah daripada kaunselor ataupun bimbingan macam mana saya nak uruskan duit saya, macam mana saya nak selesaikan masalah saya. Okay, faham. Maksudnya Amar datang sini dengan berniat untuk menyelesaikan masalah Amar tentang masalah pengurusan wang. Okay, faham. Okay, jadi saya nak tanya, sejak bila Amar rasa habit ni ataupun sikap boros ni berlaku kat dalam diri Amar? Dalam tahun lepas, dalam tengah tahun je tu lah, bulan 6 macam tu. Maksudnya kalau 2 tahun 3 tahun lepas macam tu macam masih financial boleh, masih terkawal lagi? Masih boleh kawal lah. Maksudnya Amar rasa sebab apa daripada pertengahan tahun lepas tadi yang Amar cakap kan, yang dah mula rasa start boros tu, Amar rasa berpunca sebab apa? Mungkin berpunca sebab ingin cuba semua benda yang nak beli tu, nak beli ni, macam tu lah. Biasa benda apa? Boleh spesifikkan tak benda apa yang Amar selalu beli tu? Kadang beli baju, kadang beli benda yang beli baju, beli macam tu je lah. Baju, seluar. So banyak, makanan pun banyak juga. Faham. Sebab daripada awal saya tengok Amar pun daripada atas bawah pun memang berpakaian dia bukan biasa-biasa lah. Baju pun Savage Critical, memang semua sedia maklum lah harganya berapa. Macam gitulah. Maksudnya bila Amar cakapkan tentang selalu habiskan duit untuk pakaian kan, tu
saya dapat nampak lah, memang jelas. Tapi Amar tak pernah macam terfikir untuk menyimpan ke? Ada terfikir menyimpan, tapi itulah, buat masa sekarang ni masih tak berjalan lagi. Macam simpan, lepas tu dah macam adalah sikit dalam tu, lepas tu kadang-kadang duit macam dah habis, guna duit yang simpanan tu. Macam tu lah. Faham. Maksudnya walaupun dah buat pelbagai cara pun still akan korek juga akaun bank lain ke, duit simpanan ke, untuk membeli baju ke, beli keperluan apa yang Amar nak. Okay, faham. Amar tak ada rasa yang habit Amar ni boleh mengganggu pada masa depan? Sebab masa depan kita tak tentu kan. Contohnya persediaan yang kita perlu sediakan. Contohnya kalau kita beli kereta, maintenance dia, kalau contohnya tayar meletup ke, macam itu. Kalau contohnya Amar, sebab tadi study student lagi kan, contohnya tiba dia nak bayar untuk program ke, Amar tak ada terfikir macam itu? Ada terfikir ke, sebab kadang ada masalah nak bayar rumah sewa. Tu lah, kadang saya pun guna motor, kadang maintenance motor pun kadang fikir ke macam tu lah. Tapi maintenance motor semua okey lah? Masih terkawal lagi lah? Rumah sewa pun masih lagi lah? Rumah sewa okey lah, cuma kadang bayar lambat sikit kan, macam tu lah. Kadang-kadang tu bayar lambat. Amar pernah terfikir untuk macam mengutamakan yang mana terlebih dahulu ke? Contohnya pernah dengar orang cakap kan, keperluan dan juga kemahuan. Macam keperluan tu is a must lah, mesti untuk seorang tu laksanakan. Kalau contoh kemahuan tu senang cerita adalah nafsu. Macam tu. Amar tak ada terfikir macam di Amar sekarang ni macam mengikut hawa nafsu? Dia terfikir tak? Mula dulu saya macam tu lah. Mula dah dapat duit tu terus bayar duit sewa, terus bayar duit ni. Lepas tu lama-lama macam tu dia jadi macam lebih utamakan apa yang kita nak, macam tu lah. Faham. Sebab tadi Amar ada cakap yang dulu Amar bayar rumah sewa dulu, lepas tu baru untuk kemahuan, untuk belanja apa semua kan. Apa perasaan Amar bila dah utamakan contohnya rumah sewa ke, duit wifi ke, top up ke, macam tu? Rasa macam benda tu terkawal lah. Kita tak ada lah nak macam aku tak bayar rumah sewa lagi, macam tu lah. Dia macam benda yang lagi penting tu kita dah selesai, lepas tu kita tak payah fikir benda tu. Betul, faham. Maksudnya perkara utama yang kita patut buat tu kita dah lansai, so hati kita pun dah tenang. Kepala kita pun tak runsing nak fikir tentang ada lagi tak bayar. Nak beli makanan pun fikir 2-3 kali, wifi tak bayar lagi, macam tu lah. Faham. Maksudnya Amar tak nak rasa perasaan tu berputik kembali ke? Maksudnya Amar ada cuba-cuba, contohnya rumah sewa tu kan kadar bayaran contohnya 100.5, macam agak pricey, tapi Amar buat untuk yang keperluan yang lain dulu. Contohnya keperluan diri, utamakan tu dulu. Keperluan top up ke, saving tu penting sebenarnya. Saving tu keperluan tu. Macam tu. Macam mana? Amar tak ada? Ada rasa? Ada rasa. Dia macam mana? Dia mula dah macam ni. Dia contoh saya dah dapat duit, lepas tu saya asingkan duit rumah sewa, duit belanja. Lepas tu kadang tiba-tiba terdetik dalam hati, tak apa, bayar rumah sewa ni lambat sikit lah, macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba dah belanja, duit yang untuk belanja tu kadang dah habis. Lepas tu terdetik nak guna ni sikit. Mula niat nak guna sikit je. Lepas tu tiba dia makin lama banyak macam tu. So terkadang habis, macam tu lah. Faham. Maksudnya Amar walaupun dah asingkan duit, dah orang panggil dah kategorikan duit ni untuk apa, duit ni untuk apa, tapi still penghujungnya macam Mama cakap tadi lah, memang akan terguna sikit, contohnya duit untuk keperluan. Kalau contohnya apa skala daripada 1 sampai 10, kalau contohnya Amar untuk Amar rasa yang tahap boros Amar ni pada tahap apa? Kalau contoh 1-nya jimat cemat lah,
Kalau 10 God of Boros. Memang boros. Mungkin 1 sampai 10 saya 8 macam tu. 8? 7, 8 macam tu lah. Agak pada skala yang tinggi juga lah. Sebab pengurusan wang ni memang penting lah. Sebab kita hidup kat dunia ni pun perlukan wang juga. Sekarang semua dah guna duit. Nah, maksud tandas pun guna duit. Tandas you je lah tak guna duit tadi. Jadi Amar ada tahap perubahan Amar ni. Amar rasa Amar nak berada pada tahap berapa? Tahap pada skala yang berapa? 3. Amar rasa Amar boleh capai tak? Untuk masa ni boleh rasanya. Boleh rasanya. Kalau sebelum ni, kalau contohnya sebab Amar cakap Amar rasa Amar boleh berada pada tahap 3. Maksudnya memang berada tahap yang agak jauh lah daripada sekarang ni dengan yang 3 kan. Maksudnya dulu Amar pernah mengalami satu peristiwa yang membawa perubahan yang besar seperti sekarang ni. Yang apa yang Amar nak? Maksudnya Amar sebelum ni ada peristiwa yang sama. Kalau contohnya dulu pernah boros, lepas tu dia jimat, lepas tu sekarang boros balik ke memang benda ni baru lagi? Benda ni baru lagi. Memang baru lagi lah. Faham. Okay. Amar ada terdetik tak macam contohnya kalau daripada beli baju baik beli benda lain, contohnya daripada aku habiskan untuk baju, baik aku habiskan untuk makanan ke macam tu. Tak ada? Sebenarnya ada macam terdetik juga. Dia macam baju aku dah banyak ni, takkan nak beli lagi macam tu kan. So tapi benda tu kita memang nak, so terbeli macam tu lah. Memang grill lah. Biasa memang baju lah. Biasa baju, pakaian lah. Dia banyak more kepada pakaian lah. Kenapa Amar nak beli pakai satu contoh pemakaian yang terlalu banyak? Dia macam mungkin terlalu ikut trend lah macam tu. Ikut trend lah, in trend lah. Kalau contohnya sekarang tengah trend retro collar, lepas tu aku nak kumpul retro collar yang branded lah, macam tu lah. Apa selain daripada trend, maksudnya apa tujuan untuk memakai contohnya pakaian yang tujuan mungkin branded ni? Mungkin nak nampak, mungkin daripada saya mungkin nampak style lah. Lepas tu nampak lebih bergaya. Lepas tu circle saya pun dia more kepada semua suka barang-barang branded macam tu lah. Faham. Maksudnya persekitaran Amar juga mempengaruhi Amar untuk membeli pemakaian yang branded ni. Faham. Okey, contohnya Amar, maksudnya Amar merasakan yang persekitaran Amar tu satu yang positif ataupun negatif? Dia ada positif, ada negatif. Positif dia mungkin positif dia kita pada ni lah, untuk diri sendiri. Positif dia untuk diri sendiri lah. Negatif dia tu lah, kita belanja terlalu banyak macam tu lah. Terlalu banyak. Maksudnya kawan-kawan yang lain pun mengalami masalah yang sama? Ada juga yang kadang-kadang ada masalah sama, tapi circle saya tu kebanyakannya dah bekerja. So diorang macam masalah wang bukan satu masalah. Faham? Okay, sekarang tadi Amar ada cerita bila saya tanyakan tentang tujuan kenapa Amar nak beli pakaian yang berjenama. Amar ada cakap sebab in trend dan juga untuk invest diri sendiri, untuk diri sendiri juga kan. Tak maaf, sudah pula. Lepas tu Amar ada cakap yang perkara itu berlaku sebabkan persekitaran Amar yang juga tak saling pula. Persekitaran Amar juga yang mempengaruhi Amar untuk membeli pemakaian yang branded macam ni. Tapi kebanyakannya kawan Amar semuanya orang yang tak ada masalah wang. Semuanya dah bekerja. Kecuali Amar sebab Amar tengah student lagi. Melainkan ataupun Amar ada buat part time apa semua? Ada juga buat part time. Ada buat part time juga. Faham. Part time apa Amar buat? Part time tu just
Kadang mau kepada catering lah. Oh, buat catering. Biasa setiap hujung minggu lah. Catering biasa ujung minggu kan? Hujung minggu. Biasa ambil catering dekat mana? Catering area-area sini je, dalam Negeri Sembilan tu. Oh, senang jumpa. Sebab ada member juga. Oh, ada member yang memang biasa dapat job di catering kan? Oh, lepas tu join je. Sekali saya dapat apa? Dia 100 lah? ikut tempat juga. Kadang 100, kadang ada bawah atas 100. Biasa berapa per jam? Dia kadang kalau dia tak ikut per jam, dia ikut sehari. Oh, sehari. Terus biasa sehari berapa? Paling sikit saya pernah dapat dalam 100 macam tu. 100? Paling sikit? Paling sikit pun 100 Banyak tau. Paling banyak? Paling banyak yang pernah saya dapat 2,500. 2,5? Itu sehari? Sehari. Tu bukan dah banyak, tu dah banyak sangat dah tu. Kerja dia berat ke kerja dia biasa-biasa? Dia yang 200,500 tu dia berat sikit lah. Oh, berat sikit lah. Lepas tu baju yang bayaran dia agak lumayan lah. Faham? Maksudnya contohnya baju yang sebab Ama cerita tadi, mak ayah Ama bagi peruntukan RM300 untuk sebulan. Lepas tu Ama ambil inisiatif untuk membuat part time untuk cari duit lebih. Adakah cari duit lebih tu untuk sampai satu tahap untuk membeli baju sahaja ataupun tak juga? Kadang hasil daripada part time tu sebenarnya nak niat awal sebenarnya nak backup duit yang dah guna dulu. Lepas tu kadang-kadang tu boleh lah terus bayar rumah sewa. Kadang ada benda yang kita nak dulu tapi tak dapat beli, so kita gunakan duit tu dulu untuk beli apa yang kita nak macam tu. Faham? Tadi Amar ada cakap yang untuk backup duit yang dulu. Duit yang dulu tu duit yang Amar yang dah gunakan dan asing tu. Oh, okey. Faham. Contohnya tadi Amar cakap tentang persekitaran kawan. Kan, persekitaran kawan. Amar sebab Amar dah mempunyai kesedaran ni pada pertengahan tahun lepas. Amar tak ada macam untuk ajak kawan-kawan ke, weh, kau ni macam kita ni dah macam melarat sangat ni beli baju-baju branded ni. Kita slow-slow sikit lah, sebulan satu, sebulan selai ke, sebulan dulai ke, macam tu. Tak ada macam tiba-tiba terdetik nak cakap dengan kawan-kawan. Tak ada. Sebab apa? Amar kurang berani cakap dengan kawan ke macam mana? Sebab tak tahulah. Okey, sebab tadi Amar cakap yang peruntukan wang yang ibu ayah Amar bagi dan juga pendapatan daripada penjanaan part time Amar guna untuk kelangsungan hidup lah, senang cerita. Beli kemahuan, beli bayar keperluan kan. Okay, kalau contoh kita cerita tentang kemahuan, contohnya yang baju tu sebulan berapa banyak Amar beli baju? Kalau contohnya anggaran sebulan tu berapa agaknya, berapa helai baju? Berapa helai? Betul. Dalam sebulan tu dia kadang ikut juga. Dalam ada juga 2-3 helai je tu. Kadang selai je. Selai pun pernah. Ada sebulan tu tak pernah? Ke memang sebulan tu ada, tak pernah. Sebulan tu ada tak pernah? Tapi sebulan tu duit tu more kepada makanan. Sebab dah habis banyak makanan, lepas tu tak beli baju lah. Macam tu. Lepas tu bawa ke bulan depan. Kalau contohnya bulan lepas, bulan ni ke bulan ni dah beli dah? Bulan ni belum lagi. Belum lagi maksudnya akan beli ke belum lagi maksudnya akan berniat tak nak beli? Sekarang ni niat untuk kawal. Memang tengah mengawal lah. Tengah kawal untuk nak beli. Maksudnya daripada pertengahan tahun lepas tu sampai sekarang memang tengah dalam keadaan status mengawal duit lah. Okey, daripada sebab Amar cakap Amar dapat kesedaran daripada pertengahan tahun lepas, daripada sampai sekarang Amar rasa Amar ada boros untuk beli pemakaian juga sepanjang daripada pertengahan tahun lepas sampai sekarang. Ada? Ada juga dalam 2-3 bulan macam tu. Tapi dalam masa tu, sampai sekarang ni dah baju tu dia dah kurang sikit. Tapi dia banyak kepada belanja macam makanan, macam tu lah. Banyak pada makanan, benda-benda lain juga. Maksudnya baju yang sebelum ni Amar selalu habiskan, kebanyakannya bayar untuk baju pakaian tu Amar dah kurang sikit. Kalau contoh sebab saya cakap tadi pertengahan tahun lepas sampai sekarang, Amar cakap tadi tak ada kan? Kan ada juga beli baju.
Ada juga, tapi tak banyak lah. Tak banyak. Tak macam dulu. Tak macam dulu. Oh, maksud tu satu improvement lah. Maksudnya saya boleh puji awak lah sebab awak ada peningkatan. Itu maksud peningkatan daripada hasil usaha diri sendiri tu patut dipuji. Maksudnya awak dah buat peningkatan yang bagus lah. Tadi saya ada tanya tentang planning apa yang awak buat. Awak pun dah cakap yang awak ada dulu pernah ambil ATL untuk buat pengasingan duit. Maksudnya buat kat akaun bank lain. Tapi at the end, bila duit dekat akaun yang main tu dah habis, guna korek yang saving ataupun akaun yang lain. Amar ada terfikir untuk buat next plan ke, plan lain ke? Tak ada? Plan lain mungkin saya nak macam jadi balik macam dulu. Dapat duit je, terus bayar apa yang penting dulu. Jadi apa cara Amar nak buat untuk memastikan Amar akan buat perkara tersebut, mengutamakan keperluan daripada kemahuan? Saya cakap tadi, bila duit tu terus masuk kepada saya je, saya terus selesaikan apa yang penting dulu. Contoh rumah sewa ke, saya terus dapat je duit, saya terus bayar rumah sewa. Macam tu lah. Okay, Amar ada macam nak letakkan jaminan ke di dalam kalau contohnya tak buat ni, apa balasan yang Amar nak buat? Contohnya kena denda ke, macam itulah. Ataupun benda tu Amar rasa remeh, macam tak perlu buat. Ada terfikir juga nak buat macam kalau terbelanja lebih sikit ke, macam maybe suruh ada terfikir untuk mak ayah yang pegang duit tu. Contoh kalau kita nak duit tu baru kita minta. Baru minta. Macam tu lah. Apa tu? Tapi macam perancangan tu masih di dalam pemikiran lagi. Amar tak pernah cuba untuk try tanya ibu ayah, tak ada. Okay, faham. Okay, Amar rasa bagaimana keadaan Amar pada masa akan datang sekiranya Amar dah mencapai tahap orang yang pandai untuk menguruskan wang? Amar rasa Amar berada pada tahap yang mana pada masa depan? Macam mana keadaan Amar? Keadaan mungkin lebih berjimat. Berjimat macam mana tu? Berjimat maksudnya kita pentingkan kita dulu kan apa yang penting. Macam masa depan tu mungkin kita dah beli kereta, macam dah ada rumah. Macam tu lah. Maksud apa yang keperluan untuk kita tu, kita tak dahulukan dulu. Kita pentingkan kemahuan. Kemahuan. Macam tu lah. Okay, faham. Maksudnya Amar pun jelas lah. Kalau contohnya keadaan Amar sekarang ni, sekiranya Amar dah berjaya untuk mengawal keadaan wang Amar, saving, berbelanja, tidak boros, Amar akan mempunyai banyak faedah lah. Contohnya Amar cakap tadi, kereta. Amar pun dah boleh utamakan keperluan daripada kemahuan. Maksudnya Amar sedar tentang perkara tu. Maksudnya Amar tak berada pada tahap yang sedang runsing lagi. Maksudnya kalau aku tak beli ni, nanti bila aku tak beli ni aku tak beli tu ni. Maksudnya Amar pun dah sedar. Maksudnya kesedaran Amar tu sendiri memang dah jelas lah tentang betapa pentingnya sikap berjimat cermat ni dalam menguruskan wang. Okay, kalau tadi Amar ada cakap perancangan seterusnya adalah pernah terfikir untuk duit belanja tu pada mak ayah yang simpan. Tapi bila nak guna baru Amar minta. Tapi Amar tak pernah bercakap ataupun tak pernah buat lagi. Tak pernah buat lagi perancangan tu. Boleh tahu kenapa? Mungkin sebab senang nak guna duit tu. Macam ni nak cakap, dia macam yelah, kalau nak minta mak ayah dulu, dia
macam banyak kerja lah. Macam tu lah. Mak ayah kerja apa? Mak ayah mak dah tak kerja tapi ayah kerja lagi. Mak jadi suri rumah sepenuh masa, ayah kerja lagi. Ayah kerja apa? Ayah kerja sekarang kerja sendiri. Dia buat bengkel besi. Buat bengkel besi, buat welding. Welding. Okay, faham. Boleh saya tahu kenapa sebab Amar dah cakap Amar dah terfikir tentang perancangan tu tapi tak buat lagi. Kenapa Amar tak mulakan sekarang ke? Mulakan daripada hari pertama Amar sedar tentang aku dah boros, aku perlu berjimat cemat. Kenapa Amar tak mulakan daripada hari tu? Sebab masih terfikir juga. Sebab dia punya rasa nak keperluan diri tu, kemahuan diri tu masih ada. So dia nak guna cara tu dia masih terfikir-fikir lagi. Maksudnya perasaan ataupun sikap untuk membeli kemahuan tu masih still banyak, still ada lagi. Okay, Amar rasa sampai bila Amar nak berada dalam keadaan macam ni? Maksudnya sampai bila Amar nak berada pada tahap untuk lebihkan kemahuan daripada keperluan? Masa sekarang ni saya dah tak nak dah macam tu. Saya lebih nak bijak dalam uruskan wang. Faham. Okay, jadi saya nak buat sedikit rumusan lah berkaitan daripada apa yang Amar kongsikan dengan saya. Okay, Amar seorang student yang mempunyai masalah wang. Amar tidak mahir untuk menguruskan wang secara profesional. Secara profesional ni adalah saya masukkan pandai untuk mengutamakan keperluan dan juga kemahuan. Dan pada keadaan Amar sekarang ni, Amar meletakkan pada skala 8. Skala yang mana menunjukkan bahawa Amar mempunyai tahap boros yang agak tinggi pada skala 8. Amar juga menghabiskan ataupun menggunakan wang sekerap boros untuk membelikan barang kemahuan seperti baju ataupun makanan yang tidak terkawal. Macam Amar cakap tadi, kalau baju tak beli, habiskan dengan makanan. Okay, Amar juga ada beberapa planning ataupun perancangan yang Amar buat tapi tidak berhasil. Contohnya adalah membuat pengasingan duit ke bank lain. Amar cakap bila duit di bank akaun utama dah habis, Amar tetap akan korek ataupun gunakan daripada akaun saving ataupun akaun bank lain tu. Okay, faham. Amar juga sudah ada perancangan lain, cuma belum dilaksanakan sebab Amar merasakan perancangan tu tak akan berhasil selagi perasaan melebihkan kemahuan daripada keperluan tu ada kat dalam diri Amar. Okay, faham? Maksudnya sekarang Amar nak tahu cara untuk mengawal perasaan kemahuan daripada keperluan, mengutamakan keperluan daripada kemahuan. Okey. Amar pernah terdetik kalau contohnya beli baju ataupun boros ni ada kesan negatif pada Amar? Ada juga terdetik. Macam kita contoh duit dah habis, lepas tu untuk nak bayar yang apa yang penting tu tiba-tiba tak ada. Kita macam terfikir, macam dia ada ganggu sikit kita punya emosi lah. Maksudnya emosi Amar tak terkawal lah. Sekiranya perkara yang perlu diutamakan tu tak dilaksanakan. Lepas Amar buat apa kalau emosi Amar tak terkawal? Dia mesti tak terkawal tu, dia macam kadang-kadang kita fikir juga macam mana nak cari duit, macam mana nak ni. Tapi nak kawal emosi tu dia kadang-kadang more kepada
cari penyelesaian lah, nak cari duit tu macam mana. Maksudnya Ama bukannya jenis yang emosi je, alamak tidur lah apalah. Maksudnya Ama juga cari penyelesaian dengan macam ada terfikir ke macam mana nak cari duit untuk bayar ni macam tu. Sebab tu yang Ama cakap tadi, Ama ada buat part time untuk cari duit. Atau faham. Tadi Ama cakap Ama student, lepas tu dalam masa sama Ama buat part time. Perkara dua tu macam agak bertentangan, sebab student dengan buat part time. Tapi mungkin bagi setengah orang tu macam Ama, benda tu satu perkara yang biasa, tak terlalu berat. Contohnya dari segi pembelajaran, macam mana Ama rasa? Kalau contohnya dalam masa sama, sebab Ama student, Ama student belajar, tapi dalam sama Ama buat part time. Dia pembelajaran ni dia tak adalah ganggu sangat, sebab saya punya part time pun dalam hari cuti kan, dalam hujung minggu. Dia kadang ada ganggu sikit dalam kerja lah, macam assignment kadang tertangguh sikit macam tu lah. Dalam pembelajaran tu setakat ni dia tak mengganggu sangat. Maksudnya prestasi Ama, prestasi akademik Ama sekarang ni berada pada tahap yang baik lah, walaupun Ama buat part time. Ama memang dulu buat part time daripada sekolah menengah ke? Sekolah menengah pun dulu kadang-kadang ikut catering kat. Dari tahun bila Ama start join catering? Catering tu start dari saya umur 16 form 4. Form 4. Oi, dari form 4 dah hujung minggu dah cari job. Ama dulu sekolah menengah asrama penuh ke sekolah SMK biasa ke? Sekolah harian. Sekolah harian. Tadi Ama ada cakap Ama lahir di mana? Selangor. Selangor. Ama duduk Selangor. Sekolah dekat mana dulu? Sekolah dekat dia punya nama Samta, nama penuh dia Sekolah Agama Menengah Tinggi Tunku Ampang Rahimah. Samta dengan Samta sama ke? Lain. Tak. Dia under sekolah yang sama ke tak? Nama macam lebih kurang lah, Samta dengan Samtaj. Tak, lain lah? Maksudnya lepas habis, sebab Ama cakap Ama start daripada form 4. Form 5 masih buat part time ke? Masih ke. Form 5 tak ada penuh dengan contohnya masa ke, dengan tuition, kelas-kelas dia tambahan. Macam contoh, dia time sekolah menengah tu dia tak adalah dalam setiap minggu macam tu. Dia mau kepada macam kalau kita nak kita ikut macam tu. Maksudnya sendiri punya inisiatif lah. Maksudnya nak pergi kelas tu. Cikgu-cikgu tak ada macam mewajibkan. Macam seminar tak ada ke? Seminar tu berlangsung pada hari sekolah biasa? Seminar tu dia ada juga hari cuti tapi kita pergi lah. Contoh kalau saya cakap tadi catering, kalau catering tu kita macam contoh kita nak pergi, kita pergi, tak nak. Dia tak ada setiap minggu lah. Contoh kalau ada tuition ke, ada kelas tambahan, ada seminar, kita pentingkan tu dulu lah. Yang kerja tu kita tolak tepi dulu. Maksudnya walaupun Ama buat part time, Ama still dapat membezakan apa keutamaan Ama sebagai seorang pelajar, iaitu belajar. Okey, faham. Daripada habit lepas Ama dah habis sekolah menengah tu, masuk universiti terus, ambil tingkatan 6 diploma. STAM. Ambil STAM. Ambil STAM dekat mana? STAM kat sekolah sama juga. Dekat Samta ke? Dah ada sediakan STAM sekali ya? STAM dengan STP ada. Pun berharian ke asrama penuh? Harian ke? Harian ke. Sekolah tu memang harian? Dia ada asrama ke? Ada asrama juga. Lepas tu, time STAM tu? Time STAM tu result Ama macam mana? Result tu okey. Okey lah? Kalau tak okey tak sampai sini lah. Betul lah? Kalau tak okey memang tak dapat sambung belajar. Ni mesti tengok daripada gaya Ama ni macam gaya orang-orang pandai ya. Ni mesti tak Mumtaz Sofi. Dah. Bukan? Jajidan. Jajidan power lah tu. Jajidan tu dah kira dah tahap-tahap, dah macam on the way nak jadi mufti dah tu. Sikit lagi kalau sambung belajar bab-bab. Semalam ni masuk tadi kos apa tadi? Kos student belajar kat sini. Dakwah Manusia Islam. Dakwah. Tu dah boleh tu. Nampak perjalanan untuk menjadi ustaz. InsyaAllah. Apa Ama, sebab tadi Ama ceritakan yang Ama buat part time ni daripada sekolah menengah pada tingkatan 4 sampai tingkatan 6. Sampailah sekarang. Pada catering yang sama ke catering yang berlainan? Berlainan. Catering yang berlainan. Sebab kalau dalam sekolah menengah tu dekat area sana lah, dekat Selangor.
kalau negeri dekat tempat belajar ni dia area Area negeri 9 nilai ni ke Negeri Sembilan, semua tempat dia cover. kadang ada juga yang jauh sikit kadang, tapi more banyak kepada area nilai lah. Maksudnya memang dulu punca pendapatan untuk dapatkan duit lebih Amar adalah bergantung kepada catering, bergantung kepada diri Amar juga. Kalau contoh hujung minggu tu ada kelas, Amar lebih utamakan kelas. Kalau contoh hujung minggu tu ada seminar, Amar lebih utamakan seminar. Tapi kalau tu hujung minggunya free Amar baru ikut join untuk buat catering, buat part time job. Okay, kat situ tu sebenarnya satu plan yang bagus yang Amar dah buat. Sebab Amar nampak kekurangan dan juga kelebihan Amar. Kelebihan Amar adalah kelebihan apa yang saya nampak kat sini, Amar seorang yang rajin untuk bekerja. Memang jarang lah untuk orang muda daripada umur yang agak muda tadi. Amar cerita masa tingkatan 4 terus nak buat part time, masuk tingkatan 5 SPM part time juga, tu stamp part time juga. Kalau yang kebanyakannya budak-budak muda, remaja semuanya kebiasaannya seawal lepas stamp, kalau contohnya lepas SPM. Tapi Amar dah ambil inisiatif diri untuk dapatkan duit poket lebih dengan membuat catering. Untuk sebab Amar dah nampak dekat situ merupakan satu punca pendapatan untuk peroleh wang. Tapi macam mana Amar boleh rasakan yang Amar kurang untuk kurang mahir untuk menguruskan wang lagi? Sebab Amar sendiri tahu kan, sebab Amar sendiri buat part time daripada tingkatan 4. Maksudnya Amar sendiri sedar tentang betapa susahnya nak cari duit. Amar rasa macam mana? Sebab pernah tak terfikir? saya pernah terfikir sebab dulu time sekolah kita punya kemahuan tu tak adalah tinggi sangat. Kita macam more kepada paling-paling pun kumpul duit untuk macam beli phone ke apa ke macam tu lah. Lepas tu dah masuk U ni, dia sekarang pun kadang kadar hidup pun dah tinggi sekarang. Kos untuk sara hidup seharian pun dah berapa ringgit dah. Barang-barang semua dah naik. Lepas tu dah masuk U ni pun jumpa circle yang macam tu lah, suka barang-barang branded macam tu. So dia efek kepada saya macam tu lah. Maksudnya lebih kepada boleh dikategorikan sebagai kejutan budaya jugalah untuk Amar. Sebab sebelum ni Amar tak pernah terdedah dengan persekitaran tentang dunia-dunia pemakaian. Tapi sekarang bila Amar dah masuk ke alam universiti, macam-macam kawan Amar jumpa. Lepas tu kawan yang paling rapat, persekitaran Amar, circle Amar, semuanya kerap untuk membeli pakaian, kerap untuk senang cerita untuk bergaya, pandai untuk bergaya. Dan Amar juga selesa dengan keadaan macam tu. Cuma perkara tersebut menyebabkan antara punca Amar agak boros lah di universiti ni. Okay, faham. Okay, saya nak buat kesimpulan sikit. Sebab saya rasa kita dah agak kesuntukan masa. Jadi saya nak buat kesimpulan daripada apa sesi kita pada hari ini. Okay, saya nampak Amar mempunyai kesedaran yang agak tinggi tentang betapa pentingnya pengurusan wang. Amar pun cakap Amar dah mempunyai kesedaran ni pada pertengahan tahun lepas. Amar juga buat part time sebab Amar tahu Amar nak cari, kalau Amar nakkan sesuatu, Amar kena cari duit lebih untuk beli sesuatu. Contohnya pemakaian, macam phone Amar cakap tadi. Amar juga bila masuk ke alam universiti, Amar mempunyai kejutan budaya tentang persekitaran dan juga kawan-kawan yang sedikit sebanyak mempengaruhi Amar tentang cara, bukan tentang cara, tentang menghabiskan wang dengan cara membeli pakaian. Maksudnya persekitaran Amar bukan persekitaran yang mengajak kepada untuk berjimat cermat. Tapi sekarang Amar dah sedar tentang betapa pentingnya berjimat cermat. Sebab bila saya tanya tentang apa keadaan Amar pada masa akan datang sekiranya Amar berjimat cermat, Amar kata
Ama mungkin dah banyak perkara-perkara ataupun barang-barang keperluan yang sepatutnya Ama ada tu dah dapat dalam masa yang singkat. Contohnya macam kereta ke, motor ke, maksudnya dah boleh beli, dah mampu untuk beli sebab berpunca daripada Ama kumpul sekarang. Okey, walaupun Ama dah ada buat perancangan tetapi tidak berjaya, macam yang pengasingan bank tu, Ama tetap terfikir juga untuk melakukan cara lain, iaitu dengan meminta bantuan daripada ibu bapa. Cuma perkara tersebut belum dijalankan lagi. Okey, Ama juga merasakan perkara tu tidak berjaya sebab Ama merasakan yang di dalam diri Ama masih ada perasaan untuk melebihkan sikap kemahuan daripada keperluan. Okey, maksudnya dalam isu Ama yang bawakan, Ama mempunyai kesedaran yang agak tinggi. Kalau contohnya saya boleh bagi skala daripada 1 sampai 10 untuk kesedaran Ama tentang betapa pentingnya jimat cermat ni, saya boleh cakap pada tahap 8 ataupun 9. Sebab 8 atau 9 sebab apa? Sebab Ama sendiri dah tahu, memang dah daripada tingkatan 4 Ama dah sedar. Bukannya baru-baru ni Ama sedar, sebab Ama dah sedar dari dulu yang duit ni bukan satu perkara yang mudah untuk dapat. Ama juga macam Ama cakap tadi lah, Ama untuk mencari extra pocket money, Ama terpaksa bekerja buat catering daripada tingkatan 4 sampai ke tingkatan 5 untuk mendapatkan duit lebih. Sampai sekarang Ama mempunyai masalah untuk menguruskan wang. Jadi saya rasa kita boleh teruskan untuk membuat kepada sesi seterusnya, di mana saya akan membimbing Ama untuk cara untuk menyelesaikan masalah kewangan ni pada masa akan datang, mengikut pada step-step yang akan kita bincangkan secara bersama. Maksudnya bukannya saya datang sini, okey dah ada kertas, dah ada plan ni, okey awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni. Kalau contohnya awak tak selesa dengan perancangan ni, saya tak boleh buat, saya tak boleh paksa. Takkan saya nak paksa awak juga, awak buat juga sebab ni perancangan saya dah buat. Macam saya cakap tadilah, kaunselor ni adalah satu khidmat profesional, bimbingan yang profesional. Maksudnya Ama datang sini bukan keadaan Ama yang lemah lah. Maksudnya orang datang sini bermasalah. Bukan macam tu. Maksudnya Ama seorang yang bijak lah. Sebab apa? Sebab Ama memerlukan bimbingan yang profesional daripada seorang yang bertauliah. Macam tu lah. Maksudnya okay, lepas ni kalau ada masa ke lapangan pada tarikh-tarikh tertentu, nanti kita boleh sembang melalui WhatsApp untuk tetapkan tarikh seterusnya, untuk membuatkan sesi seterusnya juga. Jadi seperti yang saya cakap tadi lah, segala perkongsian yang Ama cakap tadi dengan saya, segala penceritaan Ama dengan saya, kita cerita sini habis sini. Kita tak ada bawa ke isu lain lah. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Kita boleh jumpa di next sesi pada masa akan datang. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Okay, terima kasih. Sama. Kau nanti kena buat report boleh buat. Kau buat report pendek-pendek je. Betul. Doktor pun tak minta banyak, tak risau pun. Lagi Dr. Osman. Dr. Osman dah confirm A, saya fikir. Serius. Kalau subjek dia confirm A lah. Walaupun dia macam tiba-tiba hujung-hujung dia banyak-banyak tukar-tukar mengerut dia, tu kau layan dia, kau buat dia, kedua soalan tak apa, kau buat dia. Lepas tu ada confirm A. Okay lah. Okay. Itu dia. Nanti ni lah, apa, kena minta pasal kita punya feedback. Kita punya kemahiran, apa yang diguna dalam counselling, teori apa semua. Tu nanti untuk dalam report. Tu kau kena buat untuk aku ke aku yang kena bagi macam rubrik, lepas tu buat untuk kau? Aku kena minta kau dia punya kemahiran apa yang guna, apa yang teori. Lepas tu dah dapat tu, aku kena letak dalam report aku. Faham. Okey, nanti kau WhatsApp aku, kau WhatsApp aku balik tentang kemahiran ke. Dia ada spesifik dia, verbal, non verbal, apa aku buat ke tak.
teori apa yang aku gunakan, teknik apa yang aku gunakan. Nanti kau tulis apa yang kau nak, lepas tu nanti aku jawab. Lepas tu aku letak. Okay. Senang bila aku dah letak tu, kau check GPT je. Dia bahasa Inggeris bahasa Melayu? Betul nak bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Dah check GPT tak cakap ni. Okey lah. Terima kasih. Sama. Dah makan? Dah. Dah. Okey. Selamat. Okay. Assalamualaikum.